Nama saya Syamil Christopher dan nombor matrik saya adalah 204432. Selamat sejahtera kepada Puan Sri dan rakan-rakan sekalian. Hari ini tajuk pembentangan kita adalah Kelestarian Budaya Etnik Iban di Sarawak. Okey, kaum Iban merupakan kaum yang terbesar di Sarawak dan sering dikenali sebagai Si Dayak. Menurut Sandin, kaum Iban adalah berasal dari lembah sungai Kepuas yang kini dikenali sebagai Kalimantan yang berhampiran dengan negeri Sarawak. Majoriti daripada kaum ini telah melakukan migrasi ke Sarawak kira-kira pada pertengahan abad yang ke-16 disebabkan oleh faktor geografi. Kedudukan Kalimantan yang berdekatan dengan negeri Sarawak memudahkan kaum Iban berpindah dan seterusnya membina penempatan di Sarawak. Mari kita lihat kumpulan terawal yang datang berpusat di Sarawak. Tempatnya dikenali sebagai Lumbuk Antu yang terletak di bahagian Seri Aman atau dikenali sebagai Si Manggang sesuatu ketika dahulu. Kaum Iban Sarawak mempunyai keunikan yang tersendiri baik dari segi bahasa mereka yang ternyata telah mempengaruhi kaum-kaum yang terdapat di Sarawak. Tradisi masyarakat Iban ini telah terdiri daripada adat, budaya, kepercayaan dan kehidupan di rumah panjang. Walaupun kini masyarakat Iban kurang dalam amalan dan tradisi nenek moyang mereka terdahulu, tetapi adat dan budaya mereka masih diamalkan hingga kini walaupun dalam bilangan yang sikit. Adat mereka ini bertujuan untuk menjaga keamanan rumah panjang di samping dapat membina pergaulan dan hubungan yang baik sesama ahli keluarga yang lain. Kaum Iban Sarawak mempunyai pelbagai keunikan dari segi pakaian, budaya, tempat tinggal, dari segi perayaan. Mari kita lihat pembentangan yang seterusnya yang akan dibentangkan oleh kawan-kawan saya tentang kaum Iban Sarawak secara lebih mendalam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ikram bin Sabri dan nombor matrik saya ialah 203790. Okey, hari ini saya akan menjelaskan tentang objektif kajian yang kami jalankan, iaitu selaras dengan tugasan yang telah diberikan kepada kami, iaitu untuk mengkaji berkenaan tahap pengetahuan masyarakat Malaysia pelbagai etnik terhadap budaya masyarakat Iban di Sarawak. Okey, melalui kajian ini kami juga telah mencapai beberapa objektif kami sendiri, iaitu yang pertama untuk mengenal pasti kepelbagaian kehidupan masyarakat yang ada di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik, terutamanya etnik Sarawak. Di sini kita dapat simpulkan bahawa di Malaysia sendiri terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan juga etnik. Apa yang kita tahu ialah di Sarawak mempunyai pelbagai suku etnik mereka sendiri. Yang kedua, objektif kajian kami ialah untuk meninjau tahap pengetahuan masyarakat Malaysia terhadap makanan dan budaya etnik. Walaupun di Malaysia, di semenanjung Malaysia tidak terdapat makanan budaya etnik Iban di Sarawak, tetapi kita boleh mempelajari dan mengambil tahu berkenaan makanan ini daripada kawan-kawan kita yang berasal daripada Sarawak. Yang ketiga ialah kami menyenaraikan dan menghuraikan tentang pakaian tradisi etnik Sarawak yang terdiri daripada pelbagai jenis. Apa yang kita tahu di Sarawak sendiri, mereka mempunyai pakaian dan juga pakaian tradisional mereka sendiri yang mempunyai sentimental ataupun nilai mereka sendiri. Okey, yang terakhir, objektif kajian kami ialah untuk menerapkan pengetahuan kepada masyarakat Malaysia mengenai pengekalan etnik Iban di Sarawak. Tujuan kami melakukan kajian ini adalah untuk memberitahu kepada masyarakat Malaysia itu sendiri bahawa pentingnya untuk pengekalan etnik Iban di Sarawak kerana
mereka mempunyai dan mereka juga mempunyai sumbangan kepada negara Malaysia untuk sebagai penarik pelancong untuk pelancong-pelancong daripada luar, pelancong asing untuk datang ke Malaysia. Saya rasa setakat itu saja saya punya kajian, dan saya akan serahkan kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afiza binti Rozali dan nombor matrik saya 202109. Hari ini saya akan terangkan sedikit tentang metodologi kajian. Dalam bahagian ini kami membincangkan tentang reka bentuk kajian, sampel kajian, batasan kajian, instrumen kajian dan prosedur analisis data. Metodologi kajian ini juga boleh digunakan untuk memastikan objektif tercapai. Seterusnya, kajian ini adalah berbentuk deskriptif. Penyelidikan deskriptif merupakan satu jenis penyelidikan yang bertujuan untuk menerangkan fenomena yang sedang berlaku. Kami menggunakan dua kaedah kajian, iaitu kaedah kuantitatif secara soal selidik dan kualitatif secara rujukan. Borang soal selidik ini mengandungi 4 bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan D dengan menggunakan skala Likert 3 aras. Rujukan utama yang diperoleh dari bahan ilmiah seperti buku-buku, surat khabar dan sumber internet. Seterusnya, borang soal selidik ini menggunakan skala Likert 3 aras, iaitu ya, tidak dan tidak pasti. Borang ini dihadkan kepada 60 orang terawal tanpa mengira usia. Borang soal selidik dibuat secara Google Form untuk mengumpul maklumat dan ia diadakan melalui aplikasi atas talian seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Dan yang terakhir, metodologi yang dikenalpasti diharap dapat menjamin kebolehpercayaan dan kesahihan dapatan kajian kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Sulaiman bin Al-Fadil. Nombor matrik saya adalah 202077. Baiklah, saya akan menerangkan demografi yang akan diterangkan mengikut carta-carta yang saya akan terangkan selepas ini. Carta 1 menunjukkan demografi responden mengikut jantina. Responden kajian daripada 60 orang yang telah disoal selidik melalui pautan telah diselidikkan. Daripada carta 1, jumlah responden lelaki lebih ramai jika dibandingkan dengan perempuan. Jumlah lelaki seramai 38 orang bersamaan dengan 63.33%, manakala jumlah perempuan seramai 22 orang bersamaan dengan 36.67%. Hal ini jelas menunjukkan bahawa faktor jantina menunjukkan jumlah yang berbeza dan tidak ada perbezaan yang ketara bagi pandangan mereka terhadap isu yang dikaji. Seterusnya adalah carta 2. Carta 2 menunjukkan demografi responden mengikut peringkat umur. Baiklah, iaitu seramai 57 orang yang terdiri daripada lelaki dan perempuan berumur dalam lingkungan 18 hingga 28 tahun bersamaan dengan 95%. Kemudian terdapat seorang sahaja responden berumur lingkungan 29 hingga 40 tahun bersamaan dengan 1.67%. Manakala dua lagi responden terdiri daripada lingkungan umur 41 dan ke atas bersamaan dengan 3.33%. Peratusan golongan belia menunjukkan paling ramai adalah sesuatu yang amat penting dan memberangsangkan bagi pengkaji kerana belia merupakan tonggak yang akan merajui sesebuah budaya ke arah yang lebih maju dalam pelbagai aspek. Carta ketiga. Carta ketiga menunjukkan demografi responden mengikut kaum, iaitu Melayu, Cina, India, Bumiputera Sabah dan Bumiputera Sarawak. Kaum Melayu menunjukkan peratusan sebanyak 45% bersamaan dengan bilangan 27 orang responden, manakala kaum Cina menunjukkan bilangan 4 orang responden bersamaan dengan 6.67%. Selain itu, peratusan yang paling sedikit adalah kaum India, iaitu terdapat 2 orang sahaja bersamaan dengan 3.33%. Bumiputera Sabah dan Sarawak pula tidak mempunyai banyak perbezaan peratusan, yang mana Bumiputera Sabah mempunyai 15 orang bersamaan dengan 15%, manakala Bumiputera Sarawak menunjukkan 18 orang bersamaan 30%. Berdasarkan analisis ini, mengikut kaum responden, kaum Melayu terdapat
responden kaum Melayu terhadap kajian ini paling tinggi berbanding kaum Melayu kerana kebanyakannya masyarakat pada hari ini terdiri daripada kaum Melayu walaupun pelbagai etnik yang menetap di kawasan tersebut. Seterusnya adalah carta 4. Carta 4 menunjukkan responden mengikut agama iaitu agama Islam, agama Kristian, agama Hindu dan agama Buddha. Agama Islam mempunyai proporsi yang paling tinggi iaitu 62% sama dengan 37 orang. Agama Kristian perlu menunjukkan bilangan responden seramai 19 orang bersamaan dengan 31.34%, manakala agama Hindu dan Buddha mempunyai bilangan yang sama setiap satu iaitu hanya 2 orang sahaja responden bersamaan dengan 3.33%. Hal ini menjelaskan bahawa agama Islam mempunyai proporsi yang paling tinggi kerana majoriti responden yang mendiami pantai timur dan pantai barat dominannya beragama Islam. Kini kepercayaan animisme dalam sistem sosial masyarakat dalam ajaran agama Hindu, Buddha juga kian terhakis kesan daripada penyebaran Islam dan proses pengislaman yang berlaku. Akhir sekali adalah faktor pendidikan, iaitu carta 5 menunjukkan responden mengikut tahap pendidikan masing-masing, iaitu siswaza, bukan siswaza, diploma, STPM, SPM dan PT3. Siswaza menunjukkan seramai 38 orang responden bersama dengan 63.34%, manakala bukan siswaza hanya 3 orang responden bersama dengan 5%. Diploma pula menunjukkan proporsi sebanyak 16.67% bersama dengan 10 orang responden. Kemudian tahap pendidikan bagi STPM menunjukkan bilangan 5 orang responden bersama dengan 8.33%. SPM dan PT3 menunjukkan persamaan dari segi bilangan iaitu 2 orang sahaja setiap satu bersamaan dengan 3.33%. Demografi dari kalangan siswaza merupakan aset yang paling penting bagi membentuk generasi yang berpengetahuan tinggi untuk mencapai kesepaduan sosial dalam pelbagai aspek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Sakinah binti Abdul Syukur, nombor metrik 204149. Hari ini saya ingin membentangkan bahagian B, iaitu tahap pengetahuan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia terhadap budaya masyarakat Iban Sarawak dari aspek pemakanan. Okey, soalan yang pertama, manuk pasok adalah makanan tradisional masyarakat Iban. Seperti yang kita boleh tengok dalam graf ni, majoriti responden bersetuju dengan pernyataan ini iaitu seramai 39 orang bersamaan 65% mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam pemakanan ini. Seramai 11 orang tidak bersetuju bersamaan dengan 18.83%, manakala tidak pasti menunjukkan seramai 10 orang bersamaan 16.67%. Okey, manuk pasok merupakan makanan yang berasaskan ayam. Peniadaannya memerlukan kesabaran yang tinggi kerana ia perlu dimasak di atas bara api seperti lemang. Jadi, manuk pasok ini amat terkenal di kalangan masyarakat Iban. Okey, soalan yang kedua iaitu mengenai sayur pekasam asabi. Sayur pekasam asabi adalah makanan tradisional masyarakat Iban dah berkurun lama. Okey, seperti yang kita boleh tengok dalam graf di atas, majoriti masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, iaitu seramai 40 orang bersamaan 66.67% bersetuju dengan pernyataan ini, manakala seramai 10 orang bersamaan 15% tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Kemudian ratusan responden yang menunjukkan pernyataan tidak pasti seramai 11 orang bersamaan 18.83%. Hal ini menunjukkan majoriti masyarakat Malaysia berpengetahuan tinggi tentang sayur pekasam asabi. Sayur pekasam asabi ini wujud sudah sekian lama dan menjadi warisan. Sayur ini terhasil daripada sayur sawi yang dibuat jeruk. Mereka menggunakan sumber hutan sebagai sumber bekalan makanan mereka kerana kebanyakan orang Iban pada dahulu
zaman dahulu tinggal di kawasan pedalaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syazana Atika binti Zaini. Nombor matrik saya 202625. Pada hari ini saya akan menyampaikan bahagian C, iaitu aspek pengetahuan masyarakat Malaysia pelbagai etnik terhadap pakaian etnik Iban di Sarawak. Pada bahagian ini, kami mengkaji aspek pengetahuan responden tentang pakaian etnik Iban di Sarawak. Kami telah menyediakan borang soal selidik atas talian kepada responden. Berdasarkan kajian ini, kami mendapati bahawa ramai di kalangan masyarakat Malaysia masih lagi kurang memahami dan didedahkan tentang pengetahuan pakaian etnik Iban. Soalan pertama yang telah kami beri iaitu status dan kekayaan seseorang dapat dilihat dengan perhiasan diri yang syarat diperbuat daripada perak dan manik. Berdasarkan catabel di atas ini, peratusan tertinggi menunjuk kepada responden yang telah menjawab ya, iaitu seramai 46.66% bersamaan 28 orang responden. Seterusnya, yang kedua tertinggi merujuk kepada responden yang telah menjawab tidak pasti, iaitu sebanyak 36.64% bersamaan 22 orang responden. Seterusnya, peratusan yang paling rendah menunjukkan responden yang telah menjawab tidak, iaitu sebanyak 16.70% bersamaan 10 orang responden. Berdasarkan carta di atas, kami dapat lihat keputusan tidak pasti agak tinggi. Dan ini membuktikan bahawa masyarakat Malaysia masih kurang pendedahan tentang perhiasan diri kaum Iban. Terusnya soalan kedua. Etnik lelaki Iban memakai dandung iaitu kain selendang. Di sini kita dapat lihat peratusan tertinggi merupakan responden yang menjawab tidak pasti, iaitu sebanyak 75% bersamaan 45 orang responden. Kedua tertinggi merujuk kepada responden yang menjawab ya, iaitu 21.66% bersamaan 13 orang responden. Dan yang terakhir merujuk kepada responden yang menjawab tidak, iaitu 3.34% bersamaan 2 orang responden. Berdasarkan graf tersebut, keputusan tidak pasti menunjukkan peratus yang paling tinggi. Hal ini demikian kerana masih terdapat segelintir rakyat Malaysia yang masih kurang pengetahuan tentang masyarakat lelaki Iban. Terusnya, soalan ketiga. Bidang kalambi bedong merupakan pakaian tradisional wanita Iban. Di sini juga kita dapat lihat peratusan tidak pasti menunjukkan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 60% bersamaan 60 orang responden. Seterusnya, responden yang menjawab ya menunjukkan peratusan kedua tertinggi, iaitu sebanyak 33% bersamaan 19 orang responden. Yang terakhir adalah responden yang telah menjawab tidak, iaitu sebanyak 7% bersamaan 7 orang responden sahaja. Okey, berdasarkan graf tersebut, masih ramai yang menjawab tidak pasti kerana perkara ini kurang didedahkan kepada masyarakat luar, kecuali etnik Iban sahaja. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Akilah binti Muhammad Kamil. Nombor matrik saya 203789. So, hari ini saya akan membentangkan bahagian last iaitu bahagian D, aspek pengetahuan masyarakat Malaysia pelbagai etnik terhadap pengekalan identiti Iban di Sarawak.
So, untuk bahagian seterusnya, kami mengkaji tahap pengetahuan responden tentang budaya kaum Iban etnik di Sarawak. Okey, kita teruskan untuk soalan yang pertama. Soalan yang pertama ataupun statement yang pertama yang kami keluarkan adalah etnik Iban sendiri penting dalam menentukan identiti mereka sendiri. Okey, kat sini kita dapat lihat peratusan dia adalah peratusan yang paling tinggi sekali berbanding 2 peratusan yang lain. Manakala peratusan tidak pasti adalah peratusan yang kedua paling tinggi dalam statement yang kami telah keluarkan. Dan sebanyak 5% masyarakat Malaysia mengundi tidak pasti, tidak setuju dengan penyataan yang kami keluarkan. So, bagi yang mengundi ya sebanyak 61-67% ni, tahap pengetahuan mereka kita dapat lihat diorang mempunyai pengetahuan sedikit, walaupun tidak banyak tapi sedikit tentang pengekalan identiti, dan mereka beranggapan bahawa kalau bukan etnik Iban itu sendiri yang menentukan identiti mereka, siapa yang berhak menentukan identiti mereka. Seterusnya adalah soalan kedua atau statement kedua. Generasi muda Iban memainkan peranan yang penting dalam mengamalkan budaya tradisi untuk memastikan identiti mereka terpelihara oleh generasi seterusnya. Okey, kat sini kita dapat lihat tidak pasti adalah peratusan yang kedua paling tinggi dalam antara dua ni. Okey, kita mungkin masyarakat Malaysia yang mengundi tidak pasti ini beranggapan bahawa masih ada lagikah generasi muda yang ingin mengamalkan budaya tradisi yang sebegitu rupa. Mungkin mereka beranggapan bahawa mengamalkan budaya tradisi daripada etnik kaum sendiri adalah sesuatu yang sangat ketinggalan zaman. Sebab itu mereka mengundi tidak pasti. Tapi di sini saya lihat sebanyak 60% yang mengundi ya dan setuju dengan statement yang kami keluarkan, kerana kalau bukan generasi muda etnik Iban itu sendiri yang mengamalkan ataupun memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan identiti mereka, siapa lagi? Jadi kat sini mereka setuju bahawa generasi muda etnik Iban memainkan peranan yang penting dalam mengamalkan budaya tradisi untuk generasi seterusnya yang akan datang. Okey, untuk statement yang ketiga adalah kegiatan aktiviti pelancongan ke Sarawak adalah salah satu faktor dalam memperkenalkan budaya etnik Iban dan dapat mengekalkan identiti mereka. Okey, kat sini kita tengok sebanyak 66.67% setuju dengan statement yang kami keluarkan, 3.33% tidak setuju dan 30% tidak pasti. Okey, untuk yang mengundi ya, mereka setuju dengan statement yang kami keluarkan, iaitu kegiatan aktiviti pelancongan. Ini menjadi salah satu faktor dalam memperkenalkan budaya etnik Iban itu, kerana dengan adanya aktiviti pelancongan ini, masyarakat Sarawak terutama etnik Iban dapat memperkenalkan kepada orang luar tentang mereka punya tradisi. Seperti contoh macam diorang boleh memperkenalkan hari gawai, pakaian hari gawai, makanan tradisional mereka, pakaian tradisional bagi kaum lelaki dan perempuan, dan tarian tradisional. So kat situ mereka bersetuju bahawa platform pelancongan ini adalah salah satu platform untuk mengekalkan identiti mereka. So kesimpulannya, masyarakat masyarakat Malaysia di negara kita ini sedikit sebanyak mempunyai pengetahuan tentang identiti dan kehidupan budaya masyarakat Iban di Sarawak. Sekian, terima kasih.